الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulakan Tuan Nazir Masjid, seluruh jutaan kuasa, muslimin muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua diberkati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan juga inayah dari Allah dapat kita sama-sama berkumpul meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah, mengimarkan rumah Allah. Muslimin sekalian, insya-Allah malam ini kita akan sambung kembali bacaan kitab Min Adabil Islam, adab-adab dalam Islam, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Seingat saya kita berhenti hari itu adab 29. Itu adab berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bercakap dengan seseorang, perlahankan suara kita dan lemah lembut suara kita. Dan insya-Allah malam ini kita akan masuk pada adab yang ke-30. Khair. Kita pernah baca di 30 sini. Adab berkenaan dengan kalau seseorang itu bercerita yang kita tahu asal usulnya, jangan kita menyampuk lagi. Dah kan? Dah baca. Yang ke-31, adab berkenaan dengan kalau seseorang itu menyampaikan satu perkara dan kita tak faham, sabar sehingga dia habis cakap baru tanya soalan. Pasal ini pun pernah baca. Allahu Akbar. Khair. Kalau confuse, kita ambil dalam kaedah Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan ulang balik yang ke-31 ni. Baik. Kalau dah dengar, mudah-mudahan ini pengulangan untuk kuatkan ingatan kita insya-Allah. Adab ke-31, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bimasyayikhina wa ulumihim fid darain amin. Nanti kalau dah dengar adab ni, cakap kita akan langkah untuk masuk ke adab 32. Qala wa min adabil mujalasati aidan annaka idza ashkala alayka shay'un min hadithi muhaddithika fasbir alayhi hatta yantahiya min al-hadithi. Kata Syekh, di antara adab duduk dalam satu majlis, adab bercakap bersembang dalam satu majlis, apabila terdapat satu perkara yang kamu muskilkan ataupun satu perkara yang kamu tidak fahami daripada apa yang disampaikan oleh seseorang itu, maka bersabarlah sehingga seorang itu selesai menyampaikan apa yang nak dicakapkan. Thumma stafhim minhu bi'adabin wa lutfin wa tamhidin hasan lil istifham. Kemudian tanyalah darinya ataupun mintalah kefahaman dari orang bercerita tersebut dengan penuh adab, lemah lembut, dan lakukan aluan yang baik untuk bertanya. Wala taqta' alaihi kalamahu athna al-hadith. Jangan engkau potong ucapannya sewaktu dia sedang sampaikan sesuatu. Maksudnya adab yang ke-31 ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau seseorang kawan kita tu bercakap dengan kita dan kita tak faham apa disampaikan, mungkin ada beberapa patah perkataan yang kita tak faham makna, ataupun kita kurang jelas apa disampaikan. Jadi adab dalam agama kita ialah tunggu sampai dia habiskan dahulu ucapannya, barulah kita tanya balik apa yang kita tak faham tadi. Jangan kita potong ucapan dia untuk tanya apa yang kita tak faham tadi. Dan kata Syekhuna, fa inna dzalika yukhillu bi adabil istima'. Kalau kamu tidak raikan adab ini, iaitu kamu terus tanya, belum sempat kau tu nak habis ucapan lagi, maka kata Syekh, perbuatan kamu itu akan mencacatkan adab kamu, akan mencacatkan adab kamu sebagai seorang pendengar. Wa yuharriku fi nafsil karahah, dan boleh juga ia akan menyebabkan, akan timbulkan perasaan benci, perasaan tidak suka ke dalam jiwa orang yang menyampaikan perkara tersebut. Macam kita lah, kita tengah nak sampaikan satu benda, kawan kita asyik sibuk nak menyampuk, jadi kita pun rasa tak suka macam tu. Sebaliknya kata Syekh, Allahu Akbar, jaga adab macam ni. Illa idza kana al-majlisu majlisa dirasatin wa ta'allumin. Kecuali lah kalau majlis itu merupakan majlis pengajian dan juga majlis ilmu. Maka dalam majlis seperti ini boleh kita tanya soalan ataupun boleh tanya kefahaman kalau kita tak jelas apa-apa makna. Fa inna lahu hina idin sya'nan akhar. Kerana kata Syekh, majlis pengajian ini dia ada keadaan tertentu. Dia ada, Allahumma salli ala Muhammad, suasana tertentu yang dibolehkan untuk kita mengajukan soalan terus.
Tanpa tunggu orang tu habis bercakap setengah jam ataupun 15 minit ataupun habiskan dia punya syarahan dia, maka waktu ni boleh kita bertanya kalau pengajian itu ataupun majlis itu majlis pengajian. Allahu Akbar. Jangan pula Allahumma salli ala Muhammad sebarangan majlis kita boleh tanya. Saya pernah Allahumma salli ala Muhammad ni lawak jugalah. Allahumma salli ala Muhammad, saya pernah bagi khutbah Hari Raya Aidilfitri. Waktu saya bagi khutbah Hari Raya Aidilfitri, saya pun dah khutbah semua khutbah saya kata jangan lupa nanti untuk kita berpuasa 6. Karena Nabi kata barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disusuli dengan 6 puasa dalam Syawal, maka seolah-olah orang ini berpuasa selama setahun. Thumma atba'u sittan min Syawal ka'annahu yasumud dahr, kata Rasulullah. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, maka orang ini seolah-olah berpuasa 1 tahun. Maka saya pun ceritalah khutbah tersebut macam mana ulama mengatakan bahawasanya hadis Nabi ini Nabi sebut seolah-olah orang itu berpuasa setahun. Ini kerana Allahu Akbar, kalau kita berpuasa 30 hari bermakna 30 pahala, 30 kebaikan, ditambah dengan 6 maknanya 36. 36 dalam agama kita, Allahumma salli ala Muhammad, satu amalan diganda 10, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu benda amalan kita buat akan digandakan 10 kali ganda. Maknanya 36 kali 10 360. Bermakna dalam setahun ada banyak berapa hari? 360 kan? Jadi itulah kiraan yang Rasulullah buat seolah-olah orang tu berpuasa setahun. Kemudian ada hamba Allah ni yang masuk kisah ni, tanya soalan tak ikut tempat. Hamba Allah ni waktu saya bagi khutbah tu tiba-tiba dia kata habis tu tahun ni kita 29 hari, nak kira 30 macam mana? Dalam khutbah dia tanya. Allahu Akbar. Nasib baik saya pun jadi nak jawab lagi. Nasib baik teringat waktu tu khutbah. Allahu Akbar. Yang sonok ada orang solat, ni khutbah bukan mengaji biasa. Allahu Akbar. Ada juga gitu. Ala kulli hal, tengok majlis kalau kita nak tanya macam mana. Baik. Kemudian kata Syekhuna, wa yahsunu fihi su'alu wal munaqashatu 'inda tamamil jumlati aw al ma'na alladhi yashrahuhu al muallimu. Bila sebut di sini baru saya teringat adab ni kita dah baca dah. Allahu Akbar. Tak apalah, ulang balik. Kata Syekh, wa yahsunu fihi as-su'alu wal munaqashatu. Dalam majlis ilmu dan majlis pengajian macam ni elok baik kalau diajukan soalan dan juga perbincangan. Dan soalan serta perbincangan tadi mestilah berlaku, kata Syekh, inda tamamil jumlati awil ma'na alladhi yashrahuhu al-muallimu. Mestilah diajukan, ditanya soalan tersebut ketika guru itu selesai mensyarahkan, selesai menyampaikan sesuatu makna ataupun satu jumlah ayat. Sebelum ni kita pernah buat contoh. Kalau guru tu mengajar, contohnya malam ni insya-Allah kita akan baca berkenaan dengan rukun-rukun sembahyang. Rukun yang pertama ialah berdiri dengan betul. Terus dia angkat tangan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau dalam sembahyang tu saya tak angkat macam ni, sah tak? Jangan lagi. Itu contoh tak sempurna jumlah dia tanya soalan dah. Allahu Akbar. Jadi kata Syekh, tunggu sampai guru tu habis bercakap terlebih dahulu. Selesaikan satu tajuk, baru kita tanya. Dan soalan pula seeloknya tanya berkaitan dengan tajuk yang selesai guru tu syarahkan. Kenapa tak nak kita biarkan guru tadi hilang fokus daripada pengajarannya. Kemudian kata Syekhuna, wa yanbaghi an takuna al-munaqashatu fihi bi adabin wa qiyasatin. Kalau kita nak bermunaqashah, nak berbincang dalam satu majlis ilmu, maka pastikan perbincangan kita ataupun soalan kita tadi itu dalam keadaan dijaga adabnya dan dalam keadaan soalan tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Tanya dengan lemah lembut, tanya dalam keadaan Allahumma shalli ala Muhammad, kita memang tak tahu jawapan, ataupun kita tanya tujuannya untuk nak ajar pada orang lain. Mungkin kita pernah sebut dahulu berkenaan dengan adab kalau nak tanya dalam majlis ilmu. Di antara soalan yang dilarang dalam majlis ilmu ialah pertama sekali soalan kerana nak uji orang menyampaikan, tak boleh. Mungkin kita ilmu lebih, kita nak uji, aku nak tengok ustaz ni terang mana sangat ilmu ni. Tanya, Ustaz, saya nak tanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat tu macam mana? Tanya soalan tinggi-tinggi. Padahal syarah hari tu pasal apa? Pasal bab wudu. Terus bertanya bab tauhid. Ini contoh orang nak uji. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak berlaku keadaan macam ni. Keadaan macam ni biasanya berlaku kepada orang yang suka nak mengaji berkenaan dengan benda-benda yang tinggi-tinggi ni. Orang panggil benda-benda yang makrifat ni. Ditanya soalan, Ustaz, dalam Quran kan Allah Ta'ala buat langit dan juga bumi itu selama 6 hari. Habis tu hari dalam dunia yang 7, hari ke-7 Allah buat apa? Tanya soalan. Semua tu nak uji belakang.
Jadi soalan-soalan macam ni tak boleh ditanya dalam majlis ilmu, kerana niat kita tu tak betul. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, jangan bertanya soalan untuk mengaibkan orang lain. Dan soalan yang boleh kita tanya dalam majlis ilmu, pertama sekali memang soalan yang kita nakkan jawapan, kita sendiri tak tahu, kita jahil. Yang keduanya, kita tanya Allahumma salli ala Muhammad untuk nak ajar pada orang lain. Kita dah tahu dah jawapan tu, tapi manakan ramai orang yang buat salah lagi. Jadi kita nak tegur orang tu tak mampu, Allahumma salli ala Muhammad, kita tanya kepada guru supaya guru sampaikanlah keadaan umum dan boleh diberi faham pada semua orang. Seperti mana Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kan bila mana Sayyidina Jibril kata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Nabi pun jawab Islam tu apa dia, disebut rukun Islam yang 5. Kemudian Sayyidina Jibril kata, sadaqta, benar apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Lalu sahabat kata, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami pelik dengan lelaki tadi, dia tanya soalan tiba-tiba dia yang benarkan. Ringkaskan cerita, di hujung hadis tersebut kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man sa'il, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang dalam majlis tadi yang tanya soalan banyak tadi? Tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda kiamat tadi. Lalu Sayyidina Umar pun kata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan juga Rasul saja tahu. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kamu untuk nak ajarkan kepada kamu urusan agama kamu. Nampak tak? Walaupun benar itu Sayyidina Jibril dah tahu, tapi ditanya kepada Rasulullah tujuannya apa? Dengan soalan tadi Rasulullah akan ceritakan kepada semua para sahabat. Macam tu juga kita boleh tanya soalan macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut cerita hadis Jibril ni, saya teringat satu kisah yang diceritakan oleh guru kami, iaitu Syekh Fathi Hijazi hafizahullah taala. Beliau cerita tentang guru beliau, iaitu Syekh Saleh Ja'fari radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Saleh Ja'fari seorang ulama yang sangat hebat. Beliau kalau mengajar dalam Majlis Azhar, Majlis Azhar Syarif tu penuh majlis dia, dalam majlis ilmu dalam hari Jumaat. Satu ketika dalam majlis ilmu yang ramai-ramai, tengah-tengah Majlis Azhar ni, tiba-tiba bangun seorang lelaki. Seorang lelaki tanya, ya Syekh, siapa tu Khidir? Apakah ciri-ciri Khidir? Maksudnya Nabi Khidir tu siapa dia? Apakah ciri-ciri dia? Jadi orang ni biasalah, ada yang tengok, ada yang tak tengok, ada pelik. Apa tengah soalan macam ni, Syekh tengah syarah macam tu. Dah habis pengajian semua, Syekh Saleh pun tanya, kamu semua tahu tak siapa lelaki yang bangun tanya pasal Khidir tadi? Masing-masing baru teringat balik, oh lelaki tadi, ada yang tengok, ada yang tak tengok. Yang tak tengok rugi. Allahu Akbar. Kemudian Syekh Saleh kata, sesungguhnya itulah Khidir datang majlis ini bertanya soalan seperti mana Jibril datang kepada Rasulullah tanya soalan. Allahu Akbar. Lalu Syekh pun cerita tentang Khidir itu seperti Nabi Khidir sekian dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Khair. Itu cerita saja. Jadi dalam bab kita ini, Allahu Akbar, kalau nak bertanya soalan mestilah berbincang dengan baik. Allahu Akbar. Ataupun tanya soalan memang ikhlas. Allahu Akbar. Qala al-Khalifatul Ma'mun, al-ilmu 'ala al-munaqashati athbatu minhu 'ala al-mutaba'ati. Ilmu itu akan berkembang dengan berbincang dan akan lebih kekal jika diulang-ulang. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni saya rasa kita dah pernah sebut sebelum ni. Allahu Akbar. Kemudian waqala al-Haytham ibn Addi ahadul ulama al-udaba al-mu'arrikhin wa jalisul khalifati Abi Ja'far al-Mansur wal Mahdi wal Hadi wal Rashid. Qalat al-hukama. Di sini al-Imam Haytham mendatangkan sebahagian daripada ucapan para hukama, iaitu kata mereka, min akhlaqi sayyiati mughalabatu rajuli ala kalamihi. Di antara bentuk akhlak yang tidak baik ialah seseorang itu memonopoli perbualan dalam satu majlis. Maksudnya dia conquer habis dalam majlis itu, dia seorang dia bercakap, yang lain tengok saja, tak ada ruang nak bercakap langsung. Bahkan kata Syekh, kata hukama lagi, wal i'tiradu fihi liqat'i hadithihi. Sudahlah dia bercakap banyak, kemudian larang pula, marah pula orang potong ucapan dia. Bercakap banyak, kemudian orang nak masuk tak boleh, tak bagi, marah pula. Ini kata Syekh ataupun kata hukama, di antara bentuk seorang yang akhlaknya buruk, akhlak yang tak elok. Ala kulli hal, kalau kita dalam satu majlis, dalam perbincangan ataupun dalam perkumpulan yang ramai, maka bagi hak setiap individu yang ada dalam majlis tersebut. Jangan kita seorang saja nak bercerita walaupun kita ilmu banyak. Kita, Allahumma salli ala Muhammad, berikan hak kepada orang yang duduk bersama kita.
Akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Nurul Uyun. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dengan Rasulullah, mereka rasa setiap orang di kalangan mereka ni rasa mereka lah orang yang paling banyak diberi tumpuan oleh Rasulullah. Setiap orang rasa macam tu. Kenapa? Rasulullah akan tanya soalan, Rasulullah akan tengok, Rasulullah akan perhatikan kepada setiap orang sahabat yang berada di keliling Rasulullah. Sehingga semua orang rasa puas hati. Semua orang rasa, akulah yang paling banyak Rasulullah tengok akulah yang paling banyak Rasulullah paling ke aku. Semua rasa macam tu. Kenapa? Subhanallah, akhlak Rasulullah ialah memberi hak kepada setiap orang yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis adab yang ke-31, kita masuk adab yang ke-32. Wa min adabil mujalasati aidan idza su'ila jalisuka an syai'in alla tubadira anta ila al-ijabati anhu. Masih lagi adab kalau kita duduk beramai-ramai bersembang, kata Syekh, di antara adab dalam sesuatu majlis, apabila ditanya kepada orang di sebelah kamu tentang satu soalan, maka janganlah kamu merupakan orang yang cepat untuk menjawab soalan tersebut. Nah, ini adabnya macam mana? Orang ajukan soalan kepada kawan sebelah kita, kemudian kita kelam kabut nak jawab. Mungkinlah orang sebelah kita ni lambat sikit nak fikir apa jawapan dia. Bagi aku jawablah senang. Jangan macam tu. Sebaliknya kata Syekh, Allahumma salli ala Muhammad, bal yanbaghi an la taqula fihi syai'an hatta tus'ala anhu. Bahkan kalau diajukan soalan macam tu, jangan engkau cakap sesuatu pun sehinggalah kamu ditanya soalan. Hari ni berapa ramai kita tanya soalan dekat kawan ni yang disibuk nak menjawab. Saya pernah jumpa kat suasana macam ni. Allahu Akbar, saya tanya dekat orang sebelah ni, yang sebelah sini yang jawab. Allahu Akbar. Mungkin tak sampai lagi adab ni kepada beliau. Allahu Akbar. Ala kulli hal, ini adab dalam agama kita. Kenapa kata Syekh kita perlu buat adab macam ni? Iaitu kalau ditanya soalan kepada orang lain, jangan kita jawab, sebaliknya kita diam saja sehinggalah kita ditanya. Kata Syekh, fa inna dhalika ahfadha li adabika atau fa inna dhalika ahfadhu li adabika wa anbalu li syakhsika wa arfa'u li hadithika wa maqamika. Kalau kamu lakukan demikian, maksudnya tak kelam kabut nak jawab soalan milik orang lain, maka perkara tersebut akan lebih menjaga adab kamu dan lebih menampakkan diri kamu sangat baik orangnya, sangat cerdik pandai orangnya. Wa arfa'u li hadithika, dan lebih Allahumma salli ala Muhammad, menjadikan ucapan kamu itu lebih berharga. Maksudnya macam mana? Allahu Akbar. Kalau kita menjadi seorang yang banyak diam berbanding banyak bercakap, kita hanya menjawab soalan jika perlu saja, maka jawapan kita ataupun ucapan kita tu jadi mahal. Cuba tengok kalau orang bercakap banyak, apa orang kata kepada dia? Dia ni cakap banyak, 10 cakap, 9 pun belum tentu betul lagi. Allahu Akbar. Maknanya kalau orang yang banyak diam, contohlah kalau dalam organisasi kita, pengurusi mesyuarat kita tu dia jenis orang pendiam orang dia. Ataupun ada salah seorang ahli mesyuarat kita jenis pendiam. Orang bincang dia tengok. Sekali dia bagi ucapan saja, semua orang pakat dengar ucapan dia. Kenapa? Ucapan tadi tu mahal. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun macam itulah. Jangan kita terlalu banyak sangat bercakap. Kenapa? Simpan ucapan kita tu untuk diguna pakai oleh orang lain. Baik. Allahu Akbar. Wa arfa'u li hadithika wa maqamika, dan juga boleh meninggikan kedudukan kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah wa hakat tabi'iyul jalil Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Mujahid ibn Jabr, beliau mengatakan, qala Luqmanul Hakim libnihi. Sayyidina Luqman Hakim menasihatkan kepada anaknya dengan berkata, iyyaka idza su'ila ghairuka an takuna antal mujib. Kata Luqman Hakim, wahai anakku, janganlah sesekali apabila ditanya orang lain kamu yang nak jawab. Jauhilah daripada kamu menjawab soalan orang lain, kata beliau. Ka'annaka asabta ghanimatan, seolah-olah kamu ini mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Au zafirta bi'atiyatin, ataupun seolah-olah kamu ini nak mendapat pemberian daripada orang lain. Kalau kita orang nak bagi sedekah, bagi duit banyak, rebut-rebut kita nak ambil dulu. Jadi kata Sayyidina Luqman Hakim pada anak dia, jangan kamu jadi macam tu sewaktu menjawab soalan orang lain. Sebaliknya kalau soalan itu diaju pada orang lain, diam saja, jangan berebut-rebut nak menjawab. Seperti mana kamu berebut-rebut dapatkan harta rampasan ataupun pemberian orang lain. Fa innaka in fa'alta dhalik, kalau kamu lakukan demikian, iaitu menjawab soalan milik orang lain, azraita bil mas'ul,
Maksudnya kamu telah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menzalimi orang yang ditanya. Kenapa kamu dah ambil hak dia? Soalan itu sepatut untuk dia, tiba-tiba kamu ambil. Maknanya kamu telah Allah mau menganiaya ataupun mengambil hak orang yang ditanya. Wa annaftas sa'ila, begitu juga engkau telah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mensia-siakan, engkau telah buat perkara yang tak elok kepada orang bertanya. Begitu juga maksudnya engkau ambil hak orang yang bertanya juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa dalalta sufaha'a ala safahati hilmika. Kalau kamu buat demikian juga, kamu akan menunjukkan kepada orang bodoh tentang kebodohan diri kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kamu juga akan menunjukkan su'i adabika. Kamu akan tunjukkan kepada orang lain tentang buruknya adab kamu. Ini pesanan Sayyidina Luqman Hakim kepada anak dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu adab yang ke-32. Sebelum masuk adab ke-33, saya buka, ada nak tanya yang 31, 32 tadi. Kok ada tak jelas tak mana-mana kan? Allahu Akbar. Tak ada. Khair, kalau tak ada kita masuk terus adab ke-33. Agak-agak boleh khatam tak malam ni, InsyaAllah. 33, 34, 35, 3 adab lagi. Kalau boleh khatam, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang ke-33 kata Syekh, wa kalimatun wajizatun ilal ukhtil muslimati wal azizatil mu'minati. Yang ke-33 ni Syekh ubah sikit. Maksudnya Syekh ajukan perkara ni khusus kepada orang perempuan. Walaupun benda ni diajukan kepada orang perempuan, tapi makna dia terkenal kepada orang lelaki juga. Perlu digunakan oleh orang lelaki juga. Iaitu kata Syekh, wa kalimatun wajizatun, ucapan yang ringkas aku nak sampaikan kepada saudari muslimah yang mulia dan lagi mukminah. Pesanan Syekh kepada orang perempuan, iaitu kata beliau, idza aradti ziyarata ahliki aw ba'd sadiqatiki almu'minat fara'i ikhtiyar al-yawma wal-yawmi wal-waqti al-mula'imi li ziyarati bad'an wa intiha'an. Pesanan pertama Syekh kepada orang perempuan ialah, kata beliau, kalau kamu hendak menziarahi ahli keluarga kamu ataupun kawan-kawan kamu yang beriman, maka hendaklah engkau ra'i waktu yang sesuai, dan hendaklah engkau ra'ikan hari yang sesuai dan waktu sesuai untuk kamu ziarah, sama ada waktu untuk mulakan ziarah dan waktu untuk akhiri ziarah. Di sini Syekh pesan kepada orang perempuan, masuk orang lelaki jugalah, diulang macam kita pernah baca adab dahulu. Adab menziarahi rumah orang kena pilih waktu sesuai. Jangan ziarah ikut dan. Allahu Akbar. Di antara waktu yang sesuai untuk kita ziarah, kata Syekh dalam kitab ni dahulu, pertama sekali waktu orang tu sedang makan. Orang makan tengah hari, makan malam dan sebagainya, jangan. Yang keduanya, waktu orang tu sedang tidur, jangan kita ziarah waktu tu. Yang ketiga, waktu orang tu sedang berehat, jangan ziarah waktu tu. Allahu Akbar. Jadi kata Syekh, pilih waktu yang sesuai, dan pilih waktu sesuai untuk mula ziarah dan untuk mengakhiri ziarah. Sebaik-baik ziarah, kata Syekh pun dalam kitab ni, ialah akhaffuha, yang paling ringan, yang paling ringkas. Macam kita pernah sebut dahulu, adab ziarah orang ni sekejap saja, jangan lama-lama. Jangan takut nanti lama, nanti dia boring, dia akan jadi bosan, akhirnya bercakap benda-benda yang tak elok. Kemudian kata Syekh, fahunaka awqatun tahsunu fihi ziyaratu, di sana ada waktu-waktu yang elok kita ziarah, wa awqatun la tahsunu fiha az-ziyaratu, dan ada waktu-waktu yang tak elok kita ziarah, hatta bainal ahli wal asdiqa, sehingga kan walaupun kita ziarah kepada ahli keluarga dan juga kawan-kawan kita. Allahu Akbar. Kemudian Syekh pesan seterusnya, wal yakun sya'nuki fi ziyarati sya'na dhillil latifil khafifil muhabbabi. Sewaktu kamu nak ziarah, pastikan keadaan kamu itu keadaan yang lemah lembut, tundukkan pandangan dan meringankan kepada tuan rumah serta disukai oleh tuan rumah. Maksudnya ziarah tersebut mesti dalam keadaan tawaduk datangnya. Jangan kita membangga diri, jangan kita buat bising dan sebagainya. Kemudian berlemah lembut, maksudnya apa? Kita jangan teguh gapah, tenang ziarah rumah orang. Ini masuk jadi macam Mami Jarum. Cerita Mami Jarum, saya pun tertengok hari itu. Teringat balik cerita Mami Jarum macam kan. Masuk rumah orang buat bising, cerita sana cerita sini, komplain ayat sana komplain ayat sini. Itu contoh ziarah yang tak ada adab. Allahu Akbar. Dan ziarah tersebut mestilah al-khafif. Maksudnya masuk khafif lah ringan, iaitu ringkaskan ziarah, jangan panjang, jangan berat-beratkan tuan rumah dengan diminta macam-macam ataupun dipanjangkan tempoh. Al-muhabbabi, dan mestilah keadaan kamu itu disukai oleh tuan rumah. Maksudnya ziarah kamu tu tuan rumah seronok kamu ada di rumah dia.
Jangan disebabkan kita pergi rumah, main dah ya tu, aduh jenuh macam ni. Aku bukan tak mau kawan dia, tapi masalah tu dia mulut dia jahat. Contoh. Pastikan ziarah kita tu disukai. Sampai tahap orang Allahumma salli ala tertunggu-tunggu bila kita nak ziarah pula. Kenapa? Ziarah kita tu bawa kepada keberkatan, bawa banyak faedah. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian kata Syekhuna, la ifqala wa la imlala. Ziarah yang kamu lakukan tersebut janganlah ada perkara-perkara yang memberatkan kepada tuan rumah. Maksudnya kita bebankan dia, kita minta macam-macam. Dan wala imlala, jangan ziarah tersebut dalam keadaan yang membosankan. Nak pergi ziarah saja asyik nak mengumpat, nak mengata kepada orang. Pergi ziarah saja asyik nak menyusahkan tuan rumah. Bosan kita ziarah kita. Jangan, kata Syekh. Wala fudula wala tatwil, dan jangan ada benda-benda yang sia-sia. Wala fudul, benda yang tak ada faedah. Wala tatwil, dan jangan dipanjangkan ziarah kamu. Wa innama hiya ziyaratu silatin wa suqiya sadaqatin wa qarabatin. Dan ziarah itu jadikanlah ziarah untuk nak menghubungkan silaturahim. Ziyaratu silatin, ziarah untuk nak menghubungkan silaturahim. Wa suqiya sadaqatin au qarabatin, dan nak menyiram benih-benih persahabatan dan kekeluargaan. Allahu akbar. Fatuhabbu silatu idza kanat qasiratan latifatan. Ziarah itu akan disukai sekiranya dilakukan dalam tempoh yang pendek dan keadaannya lemah lembut. Subhanallah, saya tertarik dengan istilah yang Syekh gunakan di sini. Ziarah ini kita perlu lakukan ziarah yang untuk nak menghubungkan silaturahim, dan ziarah itu umpama untuk nak menyiram benih persahabatan dan juga benih kekeluargaan. Suqiya, menyiram. Kenapa Syekh gunakan istilah menyiram? Ini kerana Allahu Akbar, kalau kita siram satu pokok, ada pernah tak orang tanam pokok, Allahumma salli ala Muhammad, buah dalam pasu, pokok bunga retah ke, pokok bunga apa-apa bunga sekalipun, pokok cabai dan sebagainya, buah dalam pasu. Kemudian ada pernah orang siram pokok daripada pukul 7 pagi sampai 7 pagi besok tanpa henti? Ada pernah? Tak ada kan? Kalau kita tanam sayur sekalipun dalam bekas, tanam sayur kita siram pagi tu, kita siram sayur kita 3 jam, siram bertakung habis air. Air belum surut lagi, nak kena siram lagi ni, siram lagi sampai bertakung. Apa akan jadi pokok sawi kita? Mati. Kenapa? Terlajak air. Sebab tu kalau kita siram pokok, kita hanya siram sekadar nak bagi basah pokok dan basah tanah saja. Tak sampai bergenang air dalam bekas tu. Kalau bertakung banyak sangat, akhirnya pokok tu mati kerana terlajak air. Jadi di sini seolah-olah saya nak sebut macam tu jugalah kita ziarah rumah orang. Kalau ziarah rumah orang, kalau kita pergi sekejap saja, kemudian balik, kemudian 2-3 minggu pula pergi pula, dia akan lagi segar kita punya mahabbah, kasih sayang kita. Macam pokok tadi, kalau kita siram sikit-sikit, pagi sikit, petang sikit, pokok tu akan segar. Macam tu jugalah hubungan kekeluargaan kita, hubungan persahabatan kita, hubungan silaturahim kita. Kalau kita ziarah kadang-kadang, kemudian sekejap saja ziarah kita, maka makin bertambah kasih sayang. Kan pernah sebelum ni kita sebut istilah dalam bahasa Arab mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah kadang-kadang akan menambahkan kasih sayang. Maksudnya apa? Kalau kita ziarah minggu ni, minggu depan hold dulu, jangan pergi lagi, nunggu bulan depan pula. Barulah dia ada rindu, rasa teringat, nak terima kunjungan kita. Tapi kalau hari-hari pergi rumah dia buat biasa saja, dia rasa tak ada sangat perasaan rindu tersebut. Macam kita balik kampung setahun sekali dengan kita ziarah rumah kawan kita sebelah tu hari-hari. Tengok layanan dia macam mana. Rumah kawan kita kalau pergi ziarah hari-hari, dia akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita balik kampung, ziarah kawan kita di kampung setahun sekali, subhanallah, dia sambut kita jamu nasi ni, Masya Allah, tabarakallah. Kita main 2 orang, jamu macam 8 orang. Boleh jadi kambing ada belakang rumah pun sembelih bagi kita. Sebab apa? Seronok kita ziarah dia. Jarang-jarang ziarah. Ataupun dia masak nasi Arab, nasi mandi kambing, Allahu Akbar. Sebab apa? Sambut kita nak main, lama sekali kita nak main, dia pun jamu nasi Arab. Sebab apa? Jarang-jarang ziarah. Tapi kalau hari-hari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, enggak, masuk. Nak air nu dapur dah. Bukalah ti air, kau ambillah nasi, masak sendiri, suruh masak nasi tu. Kenapa? Dah biasa. Sebab tu Allahu Akbar, ziarah ni jangan selalu sangat. Allahu Akbar. Baik, jadi di sini subhanallah, istilah yang Syekh gunakan sangat menarik. Diumpamakan kita ziarah orang ni macam kita siram pokok. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu kerap sangat. Allahu Akbar.
bak lama ni kita siram 3 jam 4 jam. Kalau gerak ni pukul 5 siram, lagi pukul 6 siram pula, 2 tak siram lagi, pukul 7 siram pula. Rosak pokok tu. Allahu akbar. Baik. Dan kemudian kata Syekhuna, wa tuthaqalu idza kanat tawilatan mumillatan. Sesuatu ziarah itu akan menjadi berat sekiranya terlalu panjang dan membosankan. Maksudnya ziarah tu takkan rasa sonok, takkan rasa happy kalau terlalu lama sangat. Wa tantaqilu fiha al-ahadith wal musamaratu min al-ghali lir-rakhis. Bila dah terlalu panjang, membosankan, asalnya permulaan ziarah tadi kita akan bercakap benda-benda yang penting, benda-benda yang mahal ucapan kita. Maksudnya benda-benda yang banyak faedah. Bila terlalu lama, tantaqilu minal ghali lirrakhis, daripada yang mahal tadi ke arah ucapan-ucapan yang murah-murahan, kata Syekh. Maksudnya macam mana? Asalnya kita cakap benda-benda berfaedah banyak. Akhirnya bila terlalu bosan sangat sampai tak tahu nak sembang apa, mula dia masuk ke arah benda-benda yang tak elok. Mula kita sampai Assalamualaikum, sihat nak? Alhamdulillah sihat. Anak-anak mana? Oh, anak pergi sekolah. Dah habis tanya khabar tentang keluarga apa semua dah, tanya sihat tak sihat, dia pun boring, fikir aku nak tanya apa lagi. Mula jiran kita sebelah tu apa khabar? Yang mana? Yang anak kaki dadah tu. Dia mula yang tu aku sekarang jiran tu aku tak nak ambil tahu biarlah mampu lah. Nampak? Dia mula cakap benda elok, tapi bila dah lama-lama dia mula nak mengumpat, nak maki, nak caci, adu domba dan sebagainya. Sebab apa? Sebab terlalu lama sangat. Allahu akbar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan terlalu lama satu majlis ini, sehingga kan asalnya ucapan itu baik ke arah akan jadi benda yang tak elok. Kata seorang tabi'in, qala tabi'iyul jalil Muhammad bin Shihab az-Zuhri, al-Imam Muhammad bin Zuhri mengatakan, idza tala al-majlisu kana lisyaitani fihi nasibun. Ini kata beliau, sekiranya sesuatu majlis itu terlalu panjang, maka syaitan pun akan mendapat habuan. Ini pesanan tabi'in kepada kita ni memang sesuai untuk kita ni. Sesuai, tambah pula kita pun dah 8.25. Jadi tak boleh panjang walaupun majlis ilmu. Memang bertepatan apa dipesan ni. Kalau satu majlis terlalu panjang, maka syaitan akan ambil habuan. Kalaulah perjumpaan tersebut ataupun majlis tersebut hanya sembang benda kosong, jom kita pergi kedai lepak sembang-sembang, mula tu khairlah sembang benda yang okey. Lama-lama sikit syaitan akan cucuk, kutulah, makilah, cacilah. Kita pun akan mula cakap benda-benda tak elok, hina orang, maki orang, sebagainya. Kalau dalam majlis ilmu, buat cara majlis ilmu pula. Perlu terlalu lama sangat ustaz syarah sampai sejam setengah. Ustaz ni main astagfirullah, kami nak main jemaah, bukan nak main ceramah lama-lama. Ni apa ni, macam mengajar pun, baca kitab kami kan faham sangat bahasa Arab pula tu. Nampak syaitan dia kacau. Allah, tambah pula tengah-tengah haji, apalah ustaz ni kata ni, tak faham, lepas tu tidur. Allah akbar. Syaitan ambil bahagian dalam majlis kalau terlalu lama. Jadi sebabkan kita tak mau syaitan ambil seronok dalam majlis kita ni, kita berhenti setakat ni. Allahu akbar. Ala kulli hal, ini pesanan para tabi'in untuk atau panduan kita. Jangan tu lama sangat. Sebab tu saya tak suka kalau kuliah panjang-panjang. Panjang lagi dia jadi kod lain. Allahumma salli ala Muhammad. Dan lebih-lebih lagi kalaulah majlis ilmu tersebut tak dipandu dengan kitab ataupun apa-apa buku. Dia mula nak mampu mata. Saya pernah jumpa hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengaku sendiri, dia kata, saya ni kalau pergi mengajak mana-mana pun, saya buka kitab, saya baca kitab tu 2 baris ya. Hak lain saya goreng Astaghfirullahalazim. Ada juga macam tu. Tak ada jaga langsung disiplin majlis ilmu macam mana. Allahu akbar. Kalau majlis ilmu, kalau nak sembang, nak goreng kedai kopi. Allahu akbar. Majlis ilmu, jaga para malaikat yang ada dalam sini, jaga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai majlis ilmu dijadikan majlis untuk maki, untuk caci, menghina orang, nak merendah-rendahkan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi itu pesanan beliau, iaitu idza qala al-majlisu kana lisyaitani fihi nasibun. Kalau satu majlis itu terlalu panjang, maka syaitan pun akan mengambil habuan, iaitu akan hasut kita ke arah benda-benda yang tak elok. Kemudian Syekh pesan lagi, walyakun hadithuki fi ziyaratiki kulluhu aw julluhu fi ma yanfa'u aw yufidu. Syekh pesan lagi kepada orang perempuan, walaupun pada perempuan, orang lelaki pun kena juga. Kata beliau,
pastikan ucapan kamu sewaktu kamu ziarah tersebut mestilah keseluruhannya ataupun kebanyakannya fima yanfa'u aw yufidu, bercakap pada perkara yang memberi manfaat dan faedah kepada kamu dan juga orang yang kamu ziarah. Maksudnya jangan kita bercakap benda-benda yang tak elok, bercakap benda faedah mendatangkan pahala pada kita, memberi nasihat, mengingatkan benda kepada akhirat dan sebagainya, bertanya khabar. Allahu akbar. Ba'idan 'anil ghibati wan namimati wal laghwi wal hura'i, yang mana ucapan kamu dalam majlis tadi, dalam ziarah tadi, jauh daripada al-ghibah, mengumpat. Ini Syekh pesan, wal namimah, dan mengadu domba, wal laghwi, dan bercakap benda-benda yang lara, wal hura', dan benda yang sia-sia. Syekh pesan, subhanallah, adab macam ni perlu kita jaga waktu kita bersembang. Masalahnya zaman kita ni suka bersembang benda yang sia-sia, hatta di tempat yang tak sepatutnya. Saya pernah sebut di sini dulu, Allahu akbar, bersembang benda merapu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bagi contoh minggu lepas tu, yang umur muda, tua-tua sikit tu, Allahu akbar, dahlah bercakap tak hormat pada orang tua, kemudian bersembang benda merapu pula. Merapu tu bukan merapu biasa, benda lucah. Dekat masjid, kawasan masjid, astagfirullahalazim. Usia dah tua dah. Jadi Allahu akbar, gunakan usia kita sebaik-baiknya, cakap benda yang berfaedah. Di sini Syekh pesan, walaupun Syekh kata kepada orang perempuan, termasuk orang lelaki juga. Ini kadang-kadang kalau kita duduk lama-lama, dia mula dah nak cerita tentang aib orang sana, aib orang sini, tentang jahat sana, jahat sini. Akhirnya kita lupa jahat kita, aib kita. Bila kita lupa jahat kita, aib kita, maka rosak hati kita, akan gelap hati kita, bahkan Allah tak akan tengok pada hati kita. Sebab tu mungkin saya pernah sebut di sini pesanan Al-Imam Ibrahim Ibn Adham. Satu ketika sekumpulan lelaki datang kepada beliau bertanya satu masalah. Kata beliau, kata mereka, ya Aba Ishaq, ma lana nad'u Allah wa la yustajabu lana. Wahai Aba Ishaq, wahai Imam Ibrahim, kenapa ni? Apa dah jadi kepada kami? Kami dah minta doa kepada Allah lama dah, banyak kali dah. Dah lama dah kami minta doa, tapi belum dimakbulkan lagi. Apa masalah kami ni? Lalu beliau mengatakan, li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya'. Allah Ta'ala tak pandang pada doa kamu sebab hati-hati kamu semua ni mati sebab 10 benda. Saya nak sebut 10 tu terlalu panjang sangat. Yang nombor 9, Allahumma salli ala Muhammad, kata beliau, di antara perkara mematikan hati ialah intabahtum minan naumi fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kata beliau, di antara perkara mematikan hati kamu ialah kamu bangun saja dari tidur kamu sibuk dengan aib orang lain. Fulan bin fulan buat jahat, fulan bin fulan ini maksiat dan sebagainya, jahat, semua jahat. Kemudian wa nasitum uyubakum, dahlah kamu sibuk tentang aib orang lain, kamu lupa nak koreksi ataupun nak muhasabah aib diri kamu. Kamu rasa diri kamu mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini suasana kita yang jauh daripada rahmat, jauh daripada panduan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk nak mengaibkan orang lain. Sampai kadang-kadang kita tak sengaja, bahkan kita rasa benda tu biasa, rupanya dosa aib orang. Contoh, Allahu akbar, saya bagi satu suasana, la'alla saya pernah sebut. Allahu akbar, ini contoh untuk ambil pengajaran. Saya tak sebut nama, cuma tuan-tuan tahu situasi. Pernah dengar tak satu isu berkenaan dengan ada hamba Allah Subhanahu wa taala pakai kain tuala 2 helai, berdiri dekat bangunan SUK Selangor. Pernah kan? Tuan-tuan tahu nama siapa? Dia fulan bin fulan sekian. Allahu akbar. Khair. Perbuatan dia tu kalau kita anggap salah khair, itu salah perbuatan dia, buat kerja yang kita katakan tak cerdik, khair. Itu salah dia, serah dia dengan kerajaan, serah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah kita tahu mana? Salah kita ialah kita tangkap gambar dia, kemudian masuk dalam komputer, masuk dalam handphone, kita edit, kemudian troll, aibkan dia. Kita kata apa? Kursus menunaikan umrah bersama fulan bin fulan. Gambar dia pegang cebok, bergigi dengan ketula 2 helai. Kita pun sebar, orang gelak, aku suruh umrah apa macam ni, buat umrah apa di Bandar Suki, orang kutuk dia. Ada juga buat satu poster, panduan mandi hadas, gambar hamba Allah tu. Seronok, orang kita pun sebarkan, seronok orang pakat like, astaghfirullahalazim. Setiap kali orang seronok, orang gelak, orang sebarkan apa kita buat sebut, dosa akan masuk ke dalam saham kita. Kenapa? Kita telah mengaibkan dia. Sama juga Allahumma salli ala Muhammad, minta maaf banyak. Allahu akbar. Ini masalah berlaku dalam suasananya pertemuan. Kalau kita tak setuju dengan satu idea seseorang, ideologi seseorang, akhirnya kita nak meruntuhkan dia, kita buka aib dia. Ini salah dalam agama kita.
Walaupun orang tu jahat semua dari segi pengurusan dia, dari segi kemasyarakatan dia, jangan cari aib peribadi untuk kita sebarkan tujuan nak runtuhkan dia. Jangan. Contoh hamba Allah, kita tak setuju dengan dia sebab dia kumpulan lain. Disebabkan kita tak setuju, kita cari mana-mana gambar dia aib. Mungkin gambar dia bersalaman dengan perempuan, ataupun gambar dia duduk dengan sebelah orang perempuan dan sebagainya, ataupun gambar dia buat benda-benda maksiat, kita pun sebar. Ini salah. Kenapa? Membuka aib orang lain dilarang dalam agama kita. Kata Rasulullah, man hafidha lisanahu satarallahu awratahu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah suruh kita tutup aib orang di dunia ini. Kata Rasulullah, siapa yang menutup aib seorang manusia di muka bumi, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di akhirat nanti. Tapi sebaliknya kita ni seronok tengok aib orang dibuka. Kita gelak pula, kita kongsi pula. Allahu Akbar. Ini salah dalam budaya masyarakat kita. Kalau kita sebagai seorang Muslim, seorang yang berakhlak dengan akhlak Islamiah, jaga aib orang. Jaga aib orang. Jangan kita menjaga aib kita terlalu lebih berbanding aib orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat, Allahu Akbar, macam mana akhlak seorang ulama yang alim, yang zahid, yang Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang cukup warak, iaitu almarhum syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Syekh Ramadan Al-Buti seorang ulama yang sangat tawaduk orangnya, subhanallah. Suatu ketika dalam rancangan TV, moderator ataupun wartawan tanya dia, "Ya Syekh, kenapa kami lihat kamu dalam banyak-banyak majlis pengajian, dalam banyak-banyak pertemuan, kamu melarang orang daripada cium tangan kamu? Sedangkan kamu ni seorang yang alim, seorang yang jadi panduan masyarakat, bahkan ulama-ulama lain membenarkan untuk dicium tangan mereka. Kenapa? Untuk mungkin ada keberkatan, untuk memberi penghormatan kepada mereka sebagainya. Kenapa kamu tak bagi orang cium tangan kamu?" Jawapan Syekh Ramadan Al-Buti, subhanallah, dengan tawaduk, dia kata, "Aku tak sanggup ataupun aku rasa aku tak layak untuk dicium tangan aku kerana banyak dosa aku, banyak aib aku. Kalaulah aib aku ini dibuka oleh Allah Ta'ala, dan aku yakin kamulah orang pertama yang akan meludah ke muka aku." Subhanallah. Walaupun kita yakin Syekh Ramadan Al-Buti seorang yang sangat hebat ilmunya, seorang yang sangat warak tingkah lakunya, seorang yang sangat zuhud, subhanallah, tapi masih lagi memandang aib dia lebih besar berbanding orang lain. Kita hari ini nampak orang lebih jahat berbanding kita. Sebaliknya, kalau kita nak dekat kepada Allah Ta'ala, pandang kita ni lebih hina berbanding orang lain. Kalau kita pandang diri kita lebih mulia, maka kita akan terhenti dengan kemuliaan tersebut kerana kita ditipu oleh syaitan. Akhirnya kita bangga, rupanya kita berada dalam keadaan riak, sombong, takabur dan sebagainya. Akhirnya perkara tersebut menyekat kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hidup kita rendah diri, tawaduk. Jangan kita rasa kita tinggi dan sebagainya. Jangan kita rasa kita lebih beribadah berbanding orang lain. Walaupun kita dah boleh datang ke surau, ke masjid 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, dengan ibadah kita buat ni, jangan kita tengok orang tu, apa dia ni, lepas sembahyang maghrib baca doa keluar, baca mana main sunat ni, tak sembahyang langsung. Jangan. Takut bila kita komplain, takut kita rasa kita ni dah baik, kenapa kita dah buat solat sunat, dia tak buat. Jangan rasa macam tu, bimbang, takut kita tertipu dengan amalan kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Astaghfirullahalazim. Maksudnya di sini kata Syekh, bercakap benda yang berfaedah, jangan benda yang lagab, memberi kemudaratan kepada kita. Dan terakhir kata Syekhuna, fama yattasi'u al-waqtu. Sesuai dah Syekh sebut ni. Fama yattasi'u al-waqtu, maksud waktu tak panjang dah, waktu tak luas dah. Sama juga kata Syekh, waktu tak luas, kita pun waktu pun tak luas dah, tak banyak dah, kena berhenti dah. Kata Syekh, fama yattasi'ul waqtu 'inda al-muslimati al-'aqilati lidzalik. Seorang wanita muslimah yang berakal tidak banyak waktu untuk buat perkara-perkara demikian. Maksudnya apa? Kalau kita seorang muslim, seorang muslimah yang mukmin, yang mukminah, tak ada masa bagi kita untuk nak mengumpat, tak ada masa kita nak mengadu domba, nak mencaci, memaki orang dalam satu majlis, tidak. Maksudnya tak ada masa kita seorang mukmin yang berakal untuk buat benda-benda yang tak faedah. Jadi kalau kita tengok dalam satu majlis kita buat benda yang tak berfaedah, fikir, aku ni orang akal ke tidak ni? Aku ni mukmin ke tidak? Kalau aku orang mukmin, kalau aku orang berakal, maka aku kena elak daripada bercakap benda-benda tak berfaedah macam ni. Sebaliknya bercakap benda yang memberi faedah kepada kita dunia akhirat, sama ada kita berzikir ataupun beri nasihat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahu akbar, fama yattasi'u lana al-waqtu. Khair, tafadhal. Pasal kita sekarang ni banyak grup WhatsApp nak buat reunion ni. Dan jadi kita tak kenal kawan kita 40 tahun dulu.
pakai sebelah pendek. Itu mana orang, mana gambar tu? Kita pun tunjukkan gambar tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Masalah buat grup union pada reunion. Setahu union tu persatuan kan. Kita berhenti dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dah ni kita pun nak kenal yang mana satu hang nama Mak Fendi dan sebagainya. Yang mana satu kita pun hantar gambar. Rupanya gambar tu tak pakai seluar pendek. Maknanya gambar merendahkan aurat. Baik. Cara penyelesaiannya macam mana? Zaman sekarang kan canggih. Apa salahnya kalau kita edit dahulu gambar tu bagi hitam bawah tak bahagian lutut tak pakai seluar pendek tu, kemudian baru naikkan gambar tersebut, upload gambar tersebut. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ala kulli hal, kalau sampai tahap kita memuatkan ataupun kita upload gambar orang tu pakai spender saja, itu salah. Kenapa? Mengaibkan orang tu walaupun hak dulu. Nah, Allahu akbar. Boleh nah? Dilarang sama sekali kita memuatkan gambar yang mengaibkan orang lain. Kalau kita kata gambar tu tak mengaibkan, khair, boleh upload. Tapi kalau mengaibkan, kita kena simpan, kalau boleh edit. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kok lah edit bohong tu pakai serban sebagainya, dia tu edit gambar ni bila pula serban dulu pendek gambar ni. Allahu akbar. Baik, habis. Ada apa lagi? Kalau habis kita berhenti setakat ni, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tak dapat nak khatam juga. Astaghfirullahalazim. Bulan depan insya-Allah kita khatam insya-Allah. Maknanya bulan depan 34, 35. Yang 35 tu terlalu panjang sebab Syekh besar berkenaan dengan adab kita dalam majlis kahwin, majlis perkahwinan. Allahu akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا الأدب قبل العلم ووفقنا للعمل ووفقنا فيما وبما تحبه وترضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.